Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Syah Sulaiman. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja bersama dengan Cool TV kita hari ini. Dan hari ini tersedia show kita nak bawa satu isu yang mana mungkinlah sekarang ni seluruh rakyat Malaysia merasakan perkara ini, yang mana mungkin ramai juga yang mengalami masalah kewangan dan sebagainya. Dan untuk hari ini kita bersama dengan seorang perunding kewangan yang akan mengatakan atau membincangkan isu-isu dan juga perkongsian daripada beliau sendiri, iaitu kita ucapkan selamat datang dahulu kepada Encik Afian Mat Rawi. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ya, baik tuan. Terima kasih jemput saya lagi hari ni. Ya, dulu kita pernah interview tapi tak ada muka. Hari ni kita bersua muka tuan. InsyaAllah. InsyaAllah. Alright, untuk sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi berkenaan dengan topik ekonomi rakyat Malaysia sekarang ni, bukan selepas COVID, sebab sekarang ni kita masih lagi dalam COVID. So kita nak tahu jugalah, mungkin tuan sendiri ada buat research atau sebagainya. Tapi sebelum kita nak pergi lebih jauh, mungkin tuan boleh cerita sikit dahulu, kenalkan diri tuan, latar belakang dan sebagainya sikit dahulu. Silakan. Okey, terima kasih Cik Syah, dan juga terima kasih juga kepada pihak Cool FM yang sudi untuk menjemput saya lagi pada hari ini. Baik, nama saya Afian Mat Rawi. Saya seorang konsultan dalam bidang kewangan sejak daripada tahun 2003. So sekarang tahun 2020 dah lebih kurang 17 tahun saya berada dalam bidang kewangan ini sebagai seorang konsultan. Saya dah jumpa dengan pelbagai jenis masyarakat daripada golongan yang B40, M40, B20, dan saya juga dah 2 kali ikut cycle ekonomi recession ni yang saya betul-betul nampak dan alami sendiri tahun 2020 ni kan. Tahun yang sangat-sangat mencabar, tahun-tahun yang sangat banyak krisis, tahun yang kita dahulu kita fikir tahun 2020 tahun ekonomi kita Malaysia negara maju kan, dengan wawasan 2020, dengan kita bayangkan kereta terbang kan, bangunan langit dan sebagainya. Tapi rupanya Allah bagi 2020 ini tahun yang sangat-sangat mencabar kan. Betul. Yang krisis, mula daripada krisis kesihatan yang sampai sekarang tak habis-habis lagi, COVID-19 ni kan. Lepas tu masuk pula krisis ekonomi disebabkan oleh krisis kesihatan tadi, dan tak lupa juga krisis politik yang negara kita ni dah 2-3 kali berubah lah itu sana sini kan. So yang jadi mangsa ni lah rakyat Malaysia kan, sakitnya dengan virusnya, dengan ekonominya, dengan negaranya macam ni kan. So topik ni sangat-sangat menarik lah untuk kita bincangkan. Yang sudi jemput saya. InsyaAllah. Right tuan. Untuk permulaan awalnya, kita nak cerita dahulu, adakah sebab hari tu waktu first kita bincang itu, kita nampak macam isu ni ataupun masalah ekonomi ni mungkin boleh diselesaikan dalam 2-3 bulan ataupun 3-4 bulan selepas kita bincang itu. Macam walaupun kita pandang jauh sikit time tu, mungkin tuan rasa ada lari ataupun saya rasa macam apa yang tuan nampak sekarang ni untuk ekonomi kita? Adakah makin pulih ataupun kita tengah survive lagi teruk sekarang ni? Baik. Masa saya ingat lagi, masa kita last interview dengan saya itu bulan 4 kan. Masa tu awal-awal lagi PKP. Betul. Ketika itu kerajaan umumkan banyak sangat bantuan kan? Betul, BPN semua ada bantuan prihatin, dan yang paling membantu bagi saya ialah moratorium, yes, yang berlangsung selama 6 bulan daripada bulan 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7 sampai bulan 9. Dan sekarang bulan 10. Nak masuk bulan 11 dah ni. Betul, tu yang kita buat topik ni. Kan. Ini bulan pertama pasca moratorium. Selepas moratorium 6 bulan, dan kita tengok realiti sebenar. Sebab 6 bulan tu kita dalam keadaan krisis, rakyat tak boleh bekerja kan, duduk daripada rumah. Dan dalam masa sama bantuan ada. Lebih lagi yang dapat moratorium, sebab kalau tuan statistik rakyat Malaysia ni memang majoriti berhutang dengan bank. Majoriti besar ada hutang dengan bank. Jadi apabila ada moratorium, mana kata dalam tempoh 6 bulan, bebanan krisis ekonomi tu tak dirasai sangat. Betul. Sangat. Lebih lagi kalau orang tu yang kerja government contohnya kan, yang memang tak perlu masuk office, kemudian ada 50% daripada gaji bayar hutang dah ringan. Maksudnya kata gaji dapat full. Sebab apa saya sebut kaki tangan awam? Sebab kaki tangan awam dari sudut ekonominya, dari sudut gajinya tak efek. Betul.
Itu golongan yang paling selamat lah kan. Bila ekonomi macam ni, yang affected ialah golongan yang bekerja sendiri contohnya, yang bisnes kan, ada ataupun yang dalam banyak juga sektor-sektor swasta yang terjejas. Contoh industri pelancongan, perhotelan, industri penerbangan dan sebagainya memang sangat terjejas apabila ada yang terpaksa dipotong gaji, ada yang terpaksa dicutikan tanpa gaji, diberhentikan pun ada juga. Yang kerja pun terus kan bila syarikat gulung tikar dan sebagainya. Jadi 6 bulan tu impactnya berjaya diringankan dengan moratorium. Sekarang dah habis pasca 6 bulan, dah habis tempoh moratorium 6 bulan dan keadaan sebenar situasi sekarang ni dah situasi sebenar kan. Dan kita jangkakan krisis ini tak akan tamat dalam tempoh yang pendek. Tamat tempoh yang pendek. Dia akan makan masa 2-3 tahun untuk pulih. Itu pun bagi saya sangat cepatlah. Kan? Tergantung pada vaksin tu jumpa tak jumpa kan. Dia banyak sangat. Dia saling kait antara satu sama lain. Betul. Sebenarnya macam baru ni bila industri bila semua sekali terpaksa bekerja daripada rumah. PKP 1.0 sekarang ni saya anggap PKP 2.0 lah. 2.0 lah. 2.0 kan. Sebab terpaksa duduk kat rumah balik, tak boleh keluar kerja dan sebagainya. Impactnya besar apabila dah tak ada dah moratorium. Moratorium dah tak ada dah. Masa kata hutang bank masih lagi kena bayar balik. Hutang keretanya, hutang rumah, hutang personal loan dan sebagainya. Baik, kita akan nampak kesan dia nanti lepas benda ni akan ada banyak rumah-rumah yang terpaksa dilelong. Akan ada banyak kereta-kereta yang terpaksa dilelong. Sebab apa? Sebab apabila peminjam tak mampu nak bayar hutang, tak mampu nak bayar aturan, maka bank akan tarik balik. Bila bank tarik balik, dia terpaksa jual. Dan bila nak jual dalam keadaan ekonomi terjejas macam ni, mungkin terpaksa jual dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Dan sekarang ini memang waktu kalau orang nak beli rumah, mungkin waktu terbaiklah sekarang ni. Tapi berapa ramai orang yang ada kelayakan nak beli rumah? Betul. Berapa ramai orang yang ada duit deposit nak bayar deposit rumah? Betul. Layak apply yang clear dari sudut sikris dan sitos dan sebagainya. Jadi sekarang ni memang waktu krisis, waktu yang sangat perlu berhati-hati. Semua orang kena berhati-hati dari sudut kewangan. Saya hanya cakap dari sudut kewangan lah, topik pun tentang kewangan, dan saya pun sebagai seorang konsultan dalam bidang kewangan, nak kita kena berhati-hati. Jadikan krisis ini sebagai medan untuk kita muhasabah. Okey, Tuan, saya nak tanya juga. Ada pendapat ataupun cadangan supaya moratorium ni dilanjutkan lagi? Pandangan Tuan sendiri macam mana? Baik. Adakah wajar untuk dilanjutkan lagi? Sebab kita kena fikir juga, macam bank kalau terus dilanjutkan lagi, mungkin bank ada efek juga. Dia orang kata lah. So macam mana bagi pendapat Tuan sendiri? Baik. Ni disambung secara automatik maksudnya. Kan dulu dia kata kalau nak sambung kena deal sendiri dengan bank. Tapi sekarang ni kalau ada cadangan, dia mengatakan nak automatik juga. Mana semua dapat lah. Memanglah. Kalau kita sebagai peminjam, memanglah kita nak kan. Kalau saya offer lah, nak sambung lagi kan. Kita kena tempatkan juga diri kita sebagai orang dalam bank tu kan? Sebagai CEO bank, sebagai staff bank. Sebab apa? Kalaulah moratorium ni dilanjutkan lagi, of course yang paling besar adalah bank. Saya tahu orang cakap bank dah untung banyak. Selama ni untung banyak, alasan skala je bagi moratorium ni kan. Baik, yes, kita memang suka meminta kan. Not such thing of freelance kan. Memang betul kita seronok kalau moratorium disambung. Cuma kita kena ingat dia datang dengan kos. Malah masa moratorium berjalan baru ni pun tak ramai yang perasan ia datang dengan kos. Mana kata 6 bulan yang kita tak bayar itu bukannya percuma saja. Akan datang kena top up balik. Top up mungkin akan tambah kait dengan dia punya profit lagi. Baik. Jadi sekarang ini berbalik pada isu moratorium. Ini saya punya pandangan saya peribadi lah kan. Jadi memang kerajaan dah bagi peluang selama 6 bulan. 6 bulan itu satu tempoh yang cukup yang agak matang lah untuk seseorang itu yang affected dulu untuk mulakan hidup baru. Untuk tukar kereta contohnya, untuk jual kereta ke, untuk balik kampung kan, untuk buat part time, untuk cari kehidupan baru. Takkanlah 6 bulan tak buat apa-apa kan. Tak logik lah kalau orang kerja, lepas tu 6 bulan kat rumah melangu kan. Itulah. Jadi 6 bulan itu satu tempoh yang cukup menasabah dah sebenarnya. Baik. Jadi sekarang ni saya tahu dalam masa sama ada yang memang efek. Memang dah 6 bulan pun memang dah struggle, tak mampu, dah memang terjejas teruk. Jadi baik,
Sebab itu kerajaan masih bagi peluang. Kalau nak sambung moratorium, kena apply. Mana kata bank akan tengok betul tak orang ni terjejas pendapatan dia. Yes, betul, bank akan bagi. Betul. Jadi ada pihak yang mungkin terjejas teruk. Ada pihak yang mungkin terjejas sikit-sikit. Ada yang pihak yang terjejas banyak. Ada pihak yang langsung tak terjejas. Betul. Jadi eloknya, memang elok sangatlah sekarang ni kerajaan bagi peluang siapa-siapa yang memang terjejas teruk atau terjejas sikit untuk buat application untuk dapatkan moratorium. Bukannya automatik pada semua. Sebab kita tengok juga dari sudut bank, dari sudut kerja bank macam mana. Sebab kalau moratorium diteruskan, impact juga pada bank. Bila impact pada bank, berapa ramai pula staff bank yang terpaksa berhenti kerja? Kan? Berapa ramai pula staff bank yang terpaksa potong gaji? Mana kata mana-mana pilihan pun akan ada efek dia. Akan ada kesan dia. Sama ada kesan dia kena kat kita atau kena kat orang lain. Itu je. Okey tuan. Ada juga cadangan baru-baru ni yang kita dengar juga dekat media sosial yang mana sebelum ni ada yang air lestari tak silap saya yang boleh keluar untuk EPF RM500 mungkin. Betul. Seingat saya lah. Dan ada juga cadangan sekarang ni one off keluar daripada akaun 1. Sebelum ni akaun 2 kan yang boleh dikeluarkan. Ada cadangan yang nak suruh minta buat keluar one off RM10,000. RM10,000, ya betul tuan. So yang tu bagi pandangan tuan sendiri macam mana? Adakah okey ataupun okey, betul, itu satu cadangan yang sedang diperkatakan. Masa mula-mula dibenarkan keluar RM500 sebulan selama tak silap saya 12 bulan kan. Banyak RM6,000, banyak tu RM500. Lebih kurang RM5,000 lah. Selama 12 bulan. Punya ialah RM6,000. Baik. Sekarang ni lah ada pula cadangan untuk keluarkan one off RM10,000 sekaligus. Baik. Pandangan saya clear. Daripada awal-awal tu saya dah beritahu, kena ingat apa objektif KRSP. Objektif KRSP ialah untuk persaraan. Betul. Untuk persaraan. Bayangkan kalau tengok statistik yang ada pun sekarang ni 60% orang yang pencen, orang yang bersara selepas tamat persaraan, dia akan habiskan duit KWSP dia dalam masa 3 tahun. Kalau bersara umur 55, 56, 57, 58 habis duit. Kalau orang bersara umur 60, 61, 62, 63 dah habis duit dia. Kan? Itu dalam keadaan selama ini tak ada pun berlaku krisis macam ni. Kan? Bayangkan bila dibenarkan pengeluaran macam ni, of course lah mana kata akan mengurangkan lagi duit KRSP itu. Itu pertama. Itu saya clear. Kan? Atas apa saja isu pun. Atas isu untuk keluarkan duit untuk beli rumah, keluarkan duit untuk unit trust, untuk keluarkan duit untuk dulu ada pernah kan keluarkan duit untuk beli komputer dan sebagainya. Saya punya pendirian clear. Kena clear tentang tujuan asal KWSP untuk apa, iaitu untuk persaraan. Itu kena clear lah. Baik. Saya faham, yes, ada orang yang memang tak ada simpanan langsung. Selama tak ada simpanan langsung, saya pada KWSP. Itu tunjukkan bahawa ramai rakyat Malaysia yang masih lagi belum ada ilmu kewangan yang cukup. Financial literacy dia agak-agak amat rendah lah. Bermakna selama ni memang tak ada pun simpanan. Tak ada langsung simpanan, hanya bergantung pada KWSP saja. Jadi bila terdesak macam ni, terpaksa keluarkan duit KWSP. Memang bila dibenarkan keluar duit RM500 sebulan tu, ramai yang ambil peluang tersebut. Baik. So bagi orang yang memang perlukan, memang terpaksa lah. Itu saja sumber dia kan. Kalau tak keluarkan lagi teruk hidup dia. Mana kata bagi saya cadangan itu pun bergantung pada situasi masing-masing. Bukan automatik pada semua. Mana kata kalau orang tu jadi, orang tu tak jejas pun. Memang pekerjaan dia masa dulu dengan sampai sekarang sama je. Dan income pun sama je. Tak terjejas pun pendapatan, masih lagi boleh bekerja macam biasa, masih dapat gaji setiap bulan. Bagi saya golongan yang macam tu mungkin tidak perlukan. Tapi orang yang betul terjejas, contoh macam dalam bidang penerbangan, dalam bidang perhotelan, dalam bidang pelancongan dan sebagainya, sangat-sangat memerlukan bantuan-bantuan macam tu. Termasuklah pengeluaran KRSP RM10,000 tadi. Saya tak tahulah cadangan tu daripada siapa kan? Tapi kalau ada untuk golongan yang perlu, memang sangat perlu. Sama lah macam motoran tadi. Mana kata motoran tadi sangat sesuai untuk golongan yang betul-betul terkesan. Sebab kena ingat, kalau kita keluarkan sekarang, impact dia mungkin tak rasa sekarang. Impact dia masih besar nanti. Baik, ini bagi beberapa tips untuk rakan-rakan yang membaca, yang menonton ini, untuk tuan-tuan berhadapan dengan situasi tersebut. Katalah tuan-tuan semua yang menonton ini adalah daripada golongan yang tadi, yang terjejas pendapatan, lepas tu dia nak bayar installment susah kan. Baik, tuan-tuan jangan lari daripada masalah. Jangan lari daripada bank. Jangan takut angkat telefon daripada bank. Jangan takut nak buka surat daripada bank. Saya cadangkan jumpa banker untuk bincang.